الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa dalam majlis ilmu kita, majlis baca kitab. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga setiap apa yang kita baca ini tidak menjadi sia-sia bagi diri kita, menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang boleh mengubah hati kita, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu membawa kita ke takwa kepada Allah Ta'ala, ilmu yang menginsafkan kita, ilmu yang dengannya dapat kita merasa jijik terhadap perkara maksiat, ilmu yang dengannya kita rasa gigih untuk melakukan ibadat, ilmu dengannya memperkukuhkan iman kita kepada Allah Ta'ala, ilmu yang dengannya mengkemaskinikan amalan kita sehingga diterima oleh Allah Ta'ala. Kita harap pengampunan Allah, kita harap pandangan Allah, kita harap bimbingan Allah, kita harap peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, agar Allah Ta'ala karuniakan kepada kita taubatan nasuha, dapat bertaubat daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sambung baca kitab kita sampai muka surat sampai baik. Akhlak yang ada orang memang lahir dengan akhlak yang baik. Maka apabila ada akhlak yang baik, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dan dia tambahkan lagi sifat yang sedemikian supaya jangan berubah sikap dia. Yang orang memang lahir dalam keadaan bersabar. Dia bukan pengecut, dia bukan takut. Dah lahir dalam keadaan sabar. Apa perkara pun dia sabar, dia sabar. Yang ada orang sudah lahir sifatnya tu jujur, tak pandai bohong. Kita jangan bilang dia ni luas bendol lah. Bukan. Semua itu dah memang sifat akhlak dia baik. Yang ada orang pula lahirnya macam mana pun berangasan, garang. Yang ada orang sudah lahirnya pelokik, kedekut daripada sifatnya. Yang ada orang pemurah. Maka sekala kalau sifat yang kita tak semula jadi sifat baik kita, semua kena hasilkan. Kena cari macam mana prosedurnya, macam mana tata caranya, macam mana jalannya untuk memperoleh sifat yang sedemikian itu. Ya, kita kena mohon kepada Allah Ta'ala dan ikhtiar dan riadah. Kena latih diri kita sampai kita dapat sifat-sifat yang terpuji itu, sampai kita dapat akhlak yang mulia. Kalau tidak, kita binasa nanti. Ya. Jadi kita kena tahu. Tapi kalau kita sudah lahir dalam keadaan sifat sedemikian, Alhamdulillah, teruskan dan mohon pelihara Allah Ta'ala jangan sampai berubah keadaan kita. Ya. Baik. Kita perlu benar-benar sedar bahawa apabila ibadat atau meninggalkan larangan agama yang dilakukan dengan keadaan terpaksa ataupun dengan perasaan yang amat berat, maka perbuatan itu adalah sebagai satu tanda kekurangan. Kalau nak buat ibadat dengan berat, nak tinggalkan larangan rasa berat, ringan, mudah buat ibadat, Alhamdulillah. Ringan dan mudah meninggalkan maksiat, Alhamdulillah. Ya. Tapi itu pun jaga-jaga. Takut-takut kita punya ringan nak buat ibadat, punya ibadat yang tak ada hasil. Sebab itu ringan, syaitan tak kacau. Ibadat yang betul, ibadat yang sempurna, ibadat yang tertib, dan kita rasa gigih nak buat ibadat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau malas nak buat ibadat, nak buat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, cenderung pulaknya nak buat maksiat, itu satu kekurangan dari diri kita, tanda tidak mantapnya iman kita. Hal ini bermakna orang itu belum lagi mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dalam apa-apa yang dilakukan dalam melaksanakan ibadat. Renungkan firman Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya salat itu adalah amat berat sekali kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk ni apa? Yang ingat Allah, yang tahu kebesaran Allah, tahu Allah memerhatikan dia, tahu Allah akan karuniakan dia, tahu Allah boleh tindak pada dia. Orang-orang yang khusyuk saja ringan baginya sembahyang. Tidak sampai tahap gini maka berat lakukan sembahyang. Maka jadi innaha lakabiratun, sangat-sangat besar, sangat berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk hatinya kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan segala ibadat lain. Dan kita sudah mengatakan yang nama ibadat bukan hanya buat yang disuruh, bahkan tinggal yang ditegah. Kadang buat yang disuruh kita sanggup rajin, tapi meninggalkan yang ditegah kita susah. Meninggalkan yang tegah,
Mata kita nak tegah daripada buat yang haram, nak buat apa-apa yang haram, payah kita sekali. Itu belum juga baik namanya kita, ya. Baik. Seterusnya perlu diketahui bahawa untuk memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan dalam melakukan budi pekerti yang baik dengan hanya merasakan nikmat taat dan membenci maksiat dalam sebahagian waktu atau beberapa waktu adalah belum mencukupi. Tetapi hendaklah perkara itu dilakukan secara langsung, terus menerus dan dikekalkan selama-lamanya, bahkan selama hayat masih di kandung badan. Mesti kena berusaha supaya dapat, kalau buat ibadat cenderung dan minat dan suka dan cergas dan gigih. Dan kalau buat maksiat benci dan takut. Bukan untuk seketika, bulan puasa saja suka ibadat, buat maksiat tak berani. Hari Jumaat saja umpamanya, tengah dalam majlis-majlis hall saja. Lain daripada itu, Allah, kau jadi apa? Kaki tangan dalam perut, bikin apa semua dia nak bikin saja. Bukan begitu. Kena maintain sifat yang sedemikian sampai bila? Sampai kekal, sampai dia mati sifatnya begitu. Itulah nama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau laksanakan ibadat, dia buat ibadat dengan mudah, dengan dorongan yang sedikit saja sudah dapat ibadat yang banyak. Dan nafsu kemaksiatan dia boleh cegah dengan mudah, ya, cegah. Sebut tentang ibadat dengan penuh kecergasan, ya. Sebab itu sembahyang kita kalau tengok habib-habib kalau sembahyang, ya, orang-orang salih lah, ya. Dia sembahyang tak ada boring tau. Kita sembahyang belakang dia tak boring pasal dia sembahyang tak boring. Dia sembahyang penuh entusiastik. Kalau bicara dengan Allah Ta'ala, dia betul cakap bicara dengan Allah Ta'ala. Sembahyang dengan penuh semangat. Dia kalau sembahyang tu, kita kalau tengok, ya, alim ulama dia kalau sembahyang dengan penuh semangat. Dia kalau baca Fatihah pun semua semangat. Sebab sembahyang di antaranya tak bolehlah sembahyang sifat malas. Kalau sembahyang kau lembik, itu tanda-tanda malas. Tanda-tanda, bukan tanda-tanda tartil, ya. Tartil lain. Tartil memang kena baca dengan tartil, ya. Tapi kalau baca malas dan membangkitkan rasa malas pada orang. Sedangkan sembahyang tak boleh malas. Sembahyang malas tu sifat orang munafik. Jadi kalau kita sembahyang dengan gaya yang malas, lemah lunglai sembahyang dia, dan sampai ikut jemaahnya pun jadi boring, tak bagus. Sembahyang biar entusiastik, dengan semangat. Orang belakang pun ikut semangat, sama-sama dibawa menghadap kepada Allah Ta'ala dengan penuh semangat. Baik sembahyangnya, baik gerak-gerinya, baik apa semua. Janganlah dilemah lunglaikan sangat, dengan gaya yang diatur-atur. Tak atur ialah ikut Allah punya prosedur, bukan ikut manusia punya suka. Tertib, ustaz ni kalau ada takbir, Allahu Akbar, dia ikut tertib siapa? Ikut atur tak atur, halus tak halus, lembut tak lembut, cergas tak cergas, semua ikut Allah punya prosedur. Bukan ikut sedap orang dengar, pandai ustaz ni pun aku ni berlagu, kena aku bawa irama ini. Bukan begitu, ya. Yang membawa anda cergas dalam sembahyang. Sembahyang biar yang cergas. Kalau baca sembahyang tu dengan penuh semangat dalam sembahyang, nak gayakan pun tak pandai. Kita nak gayakan pakai Al-Quran tak baik juga, ya. Patut kalau sembahyang biar yang penuh cergas, penuh semangat. Kalau sembahyang bicara dengan Allah Ta'ala dengan penuh semangat, dia seronok dan bicara dengan Allah Ta'ala. Contoh dengan kawan-kawan sajalah, jumpa kawan-kawan, Osman, apa khabar kau? Adakah kau baik? Alamak, lemah lunglai dia punya cakapnya tu. Tak semangat dia jumpa aku. Osman, apa khabar? Kau baik? Anak-anak baik? Bukan tengking lah, bukan tengking, tapi dengan semangat, gairah. Dengan gairah. Kalau menghadap Allah Ta'ala, biar dengan gairah, dengan semangat, bukan dengan lemah lunglai, lembik, macam tak ada semangat, tak bagus. Itu semua tu. Jadi dengan menghadap Allah Ta'ala, segala bicara dengan Allah Ta'ala dengan hati yang hadir, dengan hati yang membesarkan Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala dengan suaramu yang memuji Allah Ta'ala, dengan suaramu yang takut kepada Allah Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Malahan belum dianggap sesuai jikalau puncak daripada salat itu hanya sampai ke batas sebagai kegembiraan jiwa atau hanya berasa seronok pada waktu melakukannya sahaja. Kerana seharusnya ibadat itu menimbulkan berbagai-bagai keajaiban dalam jiwa dan lebih daripada itu. Jadi yang nama sembahyang, kalau kau dapat khusyuk dalam sembahyang tu pun belum lagi.
Kita nak khusyuk dalam sembahyang pun susah. Kita hendak yang dengan sembahyang tu dia dapat khusyuk dalam sembahyang, bahkan dia dapat khusyuk, menghasilkan khusyuk luar sembahyang. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang dalam sembahyang tu senantiasa. Macam mana senantiasa dalam sembahyang? Iaitu apa? Di luar sembahyang pun sikap dia macam orang dalam sembahyang. Di luar sembahyang pun dia bicara dengan Allah. Di luar sembahyang pun dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar sembahyang pun dia rujuk kepada Allah Taala. Dengan di luar sembahyang pun dia menyedari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Bukan hanya dalam sembahyangnya saja dia boleh khusyuk dan bicara kepada Allah Taala. Pada kita itu dah cukup bagus ya. Anak kau sembahyang khusyuk. Orang-orang salih dalam sembahyang khusyuk, luar sembahyang pun dia khusyuk. Lepas sembahyang, dalam sembahyang pun dia khusyuk, luar sembahyang pun dia khusyuk. Dalam sembahyang dia bicara dengan Allah Taala, luar sembahyang pun dia bicara dengan Allah Taala. Dalam sembahyang dia inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar sembahyang pun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di luar dalam sembahyang dia Allahu Akbar, luar sembahyang pun Allahu Akbar. Tidak ada yang lain lebih akbar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sembahyang dia at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Luar sembahyang pun at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Cuma dia tak bacakan saja, konsepnya dia mengagungkan Allah, konsepnya dia meraihkan Allah, konsepnya dia membesarkan Allah. Dalam sembahyang dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di luar sembahyang pun dia subhana rabbil a'la wa bihamdi. Orang nak kasih rasuah, orang nak kasih apa semua, subhanallah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dalam sembahyang rabbirfili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Luar sembahyang dia pun rabbirfili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Semua konsep-konsep itu dia bawa dalam sembahyang, dan daripada dalam sembahyang dia bawa sampai keluar sembahyang. Itu yang dimaksudkan ya. Itu yang dimaksudkan ya. Orang dapat akhlak yang baik, ibadat dengan Allah Taala, ialah dia dapat mengubah sikapnya, cenderung ibadatnya, tidak jadi rasa pemalas. Kemudian sikap itu digunakan sampai luar sembahyang. Luar sembahyang kita ada Allah Akbar tak? Ke fulan lebih akbar? Ke niaga kita lebih akbar? Kalau dah Allah Ta'ala saja dalam Allah Akbar dan sembahyang, luar sembahyang orang ulur pulus saja, nampaknya pulus lagi akbar. Begitu ya. Subhana rabbil a'la bihamdihi, maha suci Tuhan dengan ketinggiannya dan segala puji baginya. Nampaknya kalau dalam sembahyang, luar sembahyang lain yang lebih tinggi, lain yang gitu. Jangan, dalam dan luar sembahyang sama konsepnya. Itu yang sepatutnya Imam Ghazali sebutkan di sini. Orang yang berakhlak baik dalam sembahyang dia konsentrasi, dalam ibadat dia tidak pemalas, luar ibadat pun dia begitu. Dalam sembahyang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, ucap tahiyat, ucap selawat untuk barakat kepada Allah Taala. Luar sembahyang dia punya penghormatan semua kepada makhluk Allah Taala. Pada Allah Ta'ala tu sikit sajalah dia punya konsentrasinya. Ini orang-orang yang dalam sembahyang itu ya, orang-orang sembahyang semua. Dalam sembahyang selalu ihdinas siratal mustaqim. Luar sembahyang juga ihdinas siratal mustaqim, cari jalan yang lurus. Dalam sembahyang ghairil maghdub alaihim waladdallin. Luar sembahyang pun tak suka al-maghdub dan juga ad-dallin. Ya. Jadi itu orang yang dapat akhlaknya sempurna terbentuk lantaran ibadatnya. Bukan hanya dalam sembahyang saja. Kita dalam sembahyang hasilkan sedemikian bukan perkara mudah. Mereka dalam sembahyang dan luar sembahyang. Itulah fungsi sembahyang. Dari zuhur kita dapat sikap begitu, lepas zuhur pun sikap begitu. Nak asar dah kendor sikit. Sembahyang asar balik semula. Direnewkan balik kita punya penghadapan kepada Allah Taala. Kita punya pengharapan kepada Allah Taala. Kemudian lepas sembahyang asar naik balik iman kita. Nak dekat maghrib, low balik. Sembahyang maghrib naik balik. Begitulah mereka senantiasa. Begitu senantiasa. Kalau kita antara waktu blank. Dalam waktu pun blank juga, dalam sembahyang pun blank juga. Ningkatkan. Luar waktu blank. Dalam waktu ada kesedaran. Lepas tu blank balik. Sampailah luar waktu naik. Dan ujung-ujung waktu nak turun balik. Nanti naik masuk waktu naik balik. Sampailah tahap dia naik turunnya tak banyak. Sampailah tahap dia naiknya tinggi bahkan tak turun langsung. Sampai tahap begitu ya. Maka dia punya dalam sembahyang tu antara zuhur dengan asar semua tu dia punya kesedaran dengan Tuhan ada, boleh dia katakan tinggi semua di pihak yang tinggi. Pada 5 waktu tu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dia tidak ada antara waktu dia yang ada dalam sembahyang 5 waktu pun rendah dia punya tahap khusyuk dia. Dalam sembahyang pun dah tu.
Kita nak yang sembahyang membentuk akhlak kita di dalam waktu sangga dari luar waktu, ya. Cubalah kita lihat dahulu seorang laki-laki judi yang sudah rugi. Kadang-kadang ia dapat memiliki rasa gembira dan seronok serta perasaan lain yang belum tentu dapat dirasakan oleh manusia tanpa melakukan perjudian. Padahal perjudian itu sebenarnya merampas seluruh harta bendanya, merobohkan rumah tangganya dan mengakibatkan orang itu menjadi miskin dan hina. Namun demikian anehnya orang berjudi masih tetap bergembira dan memperoleh keseronokan yang tidak terhingga. Orang main judi bukan main seronok lagi tau. Dia main seronok padahal judi merugikan dia. Tapi kalau pergi judi, gembira sekali. Duit habis pun habislah. Dapat judi sambil seronok. Balik judi pun gembira, ingat bila nak main judi lagi. Sampai begitu sekali, ya. Auzubillah min zalik, ya. Kok rasa tak bersalah ketika main judi? Orang yang biasa main judi tahulah apa kata Imam Ghazali ni. Ini kita baca cuba nak tengok apa dia punya rasa dia. Agak-agaknya gini, agaknya pada kita agak-agaknya. Jibril dah balik, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Bagi orang yang dah pandai main, dia biasa main judi, dia tahulah apa cakap Imam Ghazali ni. Orang kaki judi yang sudah rugi, kadang-kadang dia dapat memiliki rasa gembira dan seronok serta perasaan lain yang belum tentu dapat dirasakan oleh manusia tanpa melakukan judi. Padahal tak main judi tak rugi. Tapi yang main judi dah rugi kok masih seronok. Itu contoh. Dengan judi aja dia boleh rasa seronok. Orang yang ibadat pun begitu. Orang ibadat, dia dapat ibadat dengan rasa seronok ibadat pada Allah Ta'ala. Yang orang yang tak buat macam itu tak dapat rasa. Begitu, ya. Contohkan di sini ialah apa? Orang main judi pun boleh rasa seronok di dalam main judi dan di luar main judi. Di dalam judi dan di luar main judi. Sampai di luar judi pun otaknya ingatnya judi juga. Ingat macam mana nak main judi, ingat macam mana nak cabut pakaunya, ingat macam mana nak taruh duit berapa, nak kaup duit berapa, semua tu. Agaknya lah, ya, sebab kita tengok drama gitu kan, ya. Begitu. Ingatnya tu sekadar judinya saja. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, ya begitu. Khusyuk dalam sembahyang pun begitu, ya. Perkara yang sedemikian itu tentu saja disebabkan terlalu lama berkecimpung dalam dunia perjudian. Syukur, alhamdulillah dah dapat keluar daripada kancah judi. Syukurlah dah tak main judi lagi. Syukurlah pada waktu yang dulu. Tapi tak pendek juga waktunya main judi, lama juga. Bukan setakat sehari 2 hari, bukan setakat sebulan 2 bulan. Makan tahun, bahkan makan belasan dan puluh tahun berkecimpung dengan judi. Alhamdulillah dapat stop, alhamdulillah dapat tobat, alhamdulillah dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia masa main judi, dia rasa seronok. Dalam main judi dia seronok, ketika lepas main judi pun dia rasa seronok. Apabila dia stop, maka dia rasa jijik dan jelek. Begitu, ya. Maka orang yang ibadat bersembahyang kepada Allah Ta'ala, dalam sembahyang dia seronok, luar sembahyang pun dia seronok. Maka apabila dia tahu sembahyang yang tak khusyuk kepada Allah Ta'ala, dia rasa jijik dan jelek. Ya, ingat dia pada Allah Ta'ala senantiasa. Perbuatan itu telah menjadi darah daging dalam jiwa seorang kaki judi. Kaki judi, ya. Ini orang yang kaki judi rasa sedemikian. Orang yang suka main burung merpati pun begitu juga. Orang suka bermain burung merpati, orang tangkap pikat burung masuk hutan, kena gigit nyamuk, kena pacat pun pun dia tak kisah. Pikat terkukur, pikat kita bilang meracik burung, ya. Meracik burung. Pakai jebak burung terkukur lah, burung merebuk lah semua. Masuk hutan pun sampai tersampuk pun ada juga. Asal dia dapat apa yang dihendakkan. Begitu, ya. Lihat pula lah seorang yang gemar bermain-main dengan burung merpati. Kadang-kadang sepanjang hari dia berada di bawah terik matahari, berdiri di atas kedua-dua kakinya. Tetapi sekalipun demikian tidak dapat berasa sakit. Hal ini adalah kerana mungkin dia merasa terhibur dengan banyaknya burung yang berterbangan di atasnya. Pergerakan dan cara gurau senda burung-burung tersebut. Semua itu adalah hasil daripada suatu adat dan atau kebiasaan yang dilakukannya tanpa putus. Iaitu begitulah yang dilakukan sepanjang masa, secara terus-menerus. Bahkan hanya itulah yang disaksikan di antara kawan-kawan sepergaulannya. Kawan-kawannya tengok dia gitu, pagi dia main burung merpati sampai petang, sampai panas terik pun, ya. Sampai hitam legam kulitnya. Pasal berjemur main burung merpati. Orang penat dia boleh seronok pulanya. Begitu, ya. Ini kalau tempat kita burung merpati jaranglah orang main burung merpati.
Kat negeri Arab mereka piara, atas bumbung rumah mereka piara. Main atau dengan burung merpatinya, kasih makanlah, dibersihkanlah semua. Pikat burung merpatinya, panggil jinak pulaknya, semuanya begitu ya. Mereka. Pasal apa? Baru sekali dibikin, dia boring. Ini pasal lidah sejati, dia tak dibikin gitu, dia boring. Tak kena terik matahari, dapat main merpati, dia boring. Allah. Orang yang main judi tadi, tak rugi duit, tak rugi duit, lain cerita. Tak dapat judi, dia boring. Allah, orang saleh dia kena riadah. Ni dibawa contoh orang yang buat benda lara boleh sampai khusyuk. Sebab itu kalau kita bilang orang, kalau kita contohkan ya, sembahyang dengan hati yang hadir. Sembahyang dengan hati yang hadir itu apa? Ini semua nak membentuk akhlak ya. Akhlak supaya hati kita boleh hadir ya. Sembahyang dengan hati yang hadir. Sembahyang dengan hati yang hadir itu apa? Orang Melayu bilang mentua jalan pun kau tak sedar. Tu sembahyang dengan hati yang hadir. Dan jangan kau bilang apa hudur qalb tu, tapi susah, kita susah nak hati hadir sembahyang. Kau bohong. Macam-macam kerja kau boleh hadir hati. Baca surat khabar saja hadir hati. Sampai bini dia, bang, kopi dah nak sejuk bang, awak belum minum. Oh ya. Pasal surat khabar saja dia boleh baca dengan hadir hati. Kalau ada polish motor pun hadir hati. Sampai orang, oh ya bang, mak lalu pun awak tak perasan. Oh mak bila datang mak mentua lalu pun tak perasan. Kalau dengan motor kau boleh hadir hati. Baca surat khabar boleh hadir hati. Yang ni dicontohkan main judi boleh hadir hati. Main judi boleh hadir hati. Main burung boleh hadir hati. Maka jangan kau mengatakan mustahil dalam sembahyang boleh hadir hati. Boleh hadir hati dalam sembahyang. Boleh hadir hati dalam sembahyang. Cuma kau tidak latihkan dan kau tidak usahakan. Dan kalau kau betul latih dan usahakan, kau boleh capai hadir hati dalam sembahyang. Ya. Pen jangan bikin main. Taruh pensil, taruh pensel, taruh. Kau nak tulis, tak nak tulis jangan goyang gini. Tak nak tulis taruh saja. Nak tulis baru taruh begitu. Itu semua tu hilangkan konsentrasi. Dalam kuliah budak suka main pen. Yang ada boleh sambil putar semua tak boleh. Dalam sembah kuliah duduk. Tangan tak boleh gelitis. Begitu ya. Dalam kuliah semua duduk konsentrasi. Sebab Allah Ta'ala tak jadikan dalam dada kita dua hati. Satu hati boleh buat kerja lain, satu hati boleh tumpu pelajaran. Dua-dua tak boleh dapat. Dalam kuliah konsentrasi sepenuhnya. Jangan tangannya gelitis. Sambil pegang itu, sambil pegang ini. Kita pun tak pandai. Yang ada pun dia boleh tahu kat ujung jari dia boleh berpusing ya. Semua tu tak boleh. Dengan belajar kena konsentrasi, full concentration. Sikit saja terlari saja, kan ujung jari saja tahu. Tapi itu dia mengambil besar daripada otak fikiran kita, daripada konsentrasi kita. Dicontohkan Imam Ghazali sini, orang main burung merpati, orang main judi. Kenapa kau tak gunakan kau punya itu cenderung dan punya konsentrasi dalam sembahyangmu, dalam ibadatmu? Kan sayang. Pakailah. Dan yang jangan kau bilang dalam sembahyang susahlah. Benda lain kau boleh pulaknya. Benda lain kau boleh pulaknya enthusiastic. Tentang ini pulaknya tak nak enthusiastic. Enthusiastic itu dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Ya. Bahkan jikalau kita fikirkan sedalam-dalam bahawa kecenderungan jiwa pada kelakuan yang buruk sebagaimana di atas itu sebenarnya adalah terkeluar daripada tabiat yang wajar. Sama halnya dengan orang cenderung atau gemar makan tanah liat. Mungkin sekali yang demikian ini akan menjadi kebiasaan bagi sebahagian manusia sekiranya dilatih secara berterusan. Sampai makan tanah liat pun, yang ada orang favoritnya makan tanah liat. Begitu. Kan pada kita tak enak kan? Pada dia sukanya makannya tanah, dia bikin macam coklat gitu. Allah, yang ada orang dah biasa, tak dapat dia ketagih. Allah, pasal tabiat. Apa-apa pun. Tengok, kalau ditabiatkan benda yang buruk, akan jadi minat benda yang buruk, akan jadi kekal benda yang buruk, akan jadi sentiasa nakkan benda yang buruk. Tapi kalau benda yang baik, dia minatkan benda yang baik, dia kekalkan benda yang baik, dia usahakan benda yang baik, dia latih dengan benda yang baik, akan kekal dengan benda yang baik. Ya, baik. Itu namanya riadah ya. Itu namanya riadah. Macam katanya, orang yang biasa bina badan tu, angkat berat, pergi gym ya. Kita tengok dia penat. Dia kau tak bikin gitu, dia penat. Dia kau tak pergi gym, badan dia sakit-sakit. Dia mesti nak kena bikin.
Macam orang jogging tu bilang, kenapa lah kau jogging penat-penat, tak ada siapa, tak ada siapa, kau jauh kau. Tahan kau lari berpusing-pusing. Ya tidak ya? Pada kita penat, dia kau tak jogging, dia penat. Kau tak jogging, dia rasa badan dia tak enak lah. Terbalik. Begitu orang saleh. Kita bilang dia bangun tidurlah malam, rehat, baca Quran pun petang. Dia kalau tak baca Quran malam, dia tak boleh tidur. Dia kalau tak bangun malam, dia tidak boleh rehat. Allah, untung orang begini. Tu semua tu perlu riadah. Perlu tengok mana yang bagus, mana yang perlu dibuat, mana yang perlu diusahakan untuk dikekalkan. Bukan kita tengok, tu dah memang tabiat aku, dia memang tabiat aku. Benda yang bukan-bukan kok kita boleh jadikan tabiat. Benda yang baik-baik kenapa tak nak jadikan tabiat? Pick up benda yang baik-baik dan jadikan tabiat kita, ya. Kecenderungan manusia kepada kenikmatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakrifat serta beribadat kepadanya, itu adalah sebahagian kecenderungannya pada makan dan minum, kerana sememangnya inilah yang merupakan kehendak yang wajar menjadi tabiat hati. Baik kecenderungan manusia kepada kenikmatan, kecintaan kepada Allah Taala, bermakrifat serta beribadat kepadanya, itu adalah sebahagian, itu adalah sebagai kecenderungannya pada makan dan minum, kerana sememangnya ini adalah merupakan kehendak yang wajar menjadi tabiat hati. Sebagai itu sebagaimana, sebagaimana. Itu contohnya pada makan dan minum. Tak makan tak boleh, tak minum tak boleh. Dan kalau makan nak yang lazat-lazat dan yang nak yang enak-enak. Ya, begitu. Jadi ibadat dia pun begitu. Ibadat tak boleh tinggal. Jadi kalau kita bilang susahlah nak ibadat dengan gitu, janganlah. Macam-macam benda kita boleh buat dengan rasa penuh semangat dan kita sanggup kekalkan. Dan kita sanggup susah payah demi mendapatkan apa yang kita nak itu. Kenapa dalam ibadat kita tak nak cuba applykan? Kenapa dalam taat kita tak nak applykan perkara-perkara yang begitu yang boleh timbulkan dorongan dan kecenderungan? Setengah orang ya, dia kalau dah memang setengah ibadat dia tu kalau tak dapat dia boleh pingsan tu. Kalau kita pula puasa banyak-banyak pingsan. Kalau setengah orang yang memang dah biasa puasa tak dapat puasa, dia punya rasa punya rugi. Allah ya. Itu untung orang-orang yang sedemikian ya. Berkat dia latih nafsunya, berkat dia didik diri dia, dia jadi orang yang terikat dengan ibadat, tak boleh lepas lagi ya. Tak boleh. Nak biasakan begitu bila dari umur-umur kecil ginilah. Dah biasakan ya. Tuntut ilmu pun gitu. Yang ada orang dah alim, dah tua, suka tuntut ilmu. Kalau dapat ada peluang ilmu, dia punya semangat dia tu macam budak-budak kecil balik semula. Suka nak belajar. Cenderung kepada kebenaran adalah perintah Rabbaniyah. Sedangkan cenderung kepada syahwat yang jahat adalah amat menganehkan. Bahkan amat bertentangan dengan tabiat asal menurut zatnya. Betul ya? Sebetulnya asal kita ialah apa ya? Asal kita ialah dijadikan oleh Allah Ta'ala taat tau. Asalnya taat, asalnya sujud, asalnya rukuk, asalnya istighfar, asalnya tobat, asalnya sembahyang, asalnya ialah tak suka maksiat. Betul tak? Setiap lahir suci tak? Suci itu asal kita, suci. Suci itu terbekal di dalam suci itu suka ibadat, suka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu asalnya. Tetapi kita semakin besar, kita ditanamkan pula dengan benda-benda yang sebaliknya. Sebab itu apabila dia dapat balik semula ibadat, dia akan seronok. Bangsa apa pun, kafir macam mana sekalipun, kalau dapat masuk Islam, dia punya suka, dia punya rasa seronok, dia rasa macam benda kehilangan. Iaitu apa? Tabiat semula jadinya, fitrahnya dapat balik semula. Dapat balik semula. Baru dia rasa ini yang jiwa aku perlukan selama ini. Ini yang hati aku perlukan. Inilah kegembiraan yang sepatutnya aku rasa selama ini yang aku tidak rasa. Kembali kepada fitrahnya ya. Kembali kepada, sebab itu kalau dia mereka dapat masuk Islam, dia punya seronok, dia punya gembira sebab dia pernah rasa macam mana kosongnya jiwa ketika dia tidak sembah Allah. Dia pernah rasa macam mana pahitnya jiwa ketika disembah selain daripada Allah ya. Maka orang-orang ini beruntung sekali ya, beruntung sekali ya. Dapat masuk Islam, dapat rasa kemanisannya, rasa kelezatannya. Maka dia punya syukur lebih pasal dia dah rasa pahit dan jeleknya. Sebab itu ya, ini contoh ya, sebelah di Darul Mustafa ya.
macam-macam tau budak-budak yang Darul Mustafa tu macam-macam ujian. Yang ada masuk Darul Mustafa susah payah nak pergi tarim, susah payah nak pergi tarim. Sampai tarim aja sebulan 2 bulan aja. Nak balik. Ada tak tahu apa sebabnya lah. Tak selesa. Yang ada wah minat pisin Habib Omar, sayang Habib Omar, kuliah Habib Omar tak tinggal. Sampai sana aja benci Habib Omar. Jumpa kita, ustaz saya ni kenapa ustaz nangis-nangis? Kenapa saya sekarang jadi jahat akhlak? Saya tengok muka Habib Omar je saya benci. Itu godaan syaitan ya. Saya tengok muka Habib Omar saya benci. Setiap cakap dia mesti saya hujah dalam hati saya. Alah ya Habib macam betul. Alah macam ya. Dia cakap begitu. Ujian orang-orang begitu ya. Yang ada pula ujian sampai sana saja nak kahwin. Ustaz nak kahwin. Umur dia nanti berapa? Baru 19. Ada girlfriend? Tak ada. Tak ada girlfriend, tak ada apa. Umur 19 belum ada kerja, belum ada apa. Masih bodoh lah maknanya, masih bujang gitu lagi. Dorongan ujian. Nak kahwin ustaz, saya nak kahwin, ujian. Yang ada satu budak pulaknya sampai sana nak balik. Maknya pula tak kasih balik, suruh dia belajar dulu. Maka salah satu nak balik ialah kalau buat salah disuruh buat balik, disuruh hantar balik. Buat salah nanti dia hantar balik. Jadi dia nak bikin apa? Padahal dia mewah. Dia nak begitu, dia buat salah apa? Sana nak buat salah bukan tak ada apa semua. Dia curi duit orang. Padahal dia kecukupan. Dengan dia curi duit orang, jadi nak kena hantar balik. Dapat hantar balik kan. Mak aku tahan aku sangat, sekarang Habib hantar aku balik. Dia tahan, dia curi duit kawan dia, biar dia kena hantar balik. Tapi Allah Ta'ala bilang dia tak balik juga. Apabila nak hantar balik, mak dia takdir duit dia pula nak balik tak ada. Sebab mak dia kurang bekalkan duit. Bertanya mak dia, minta izin nak pakai duit adik dia boleh tak? Sebab adik dia ada bawa ekstra duit untuk beli tiket kapal terbang. Kasih tahu mak dia merayu-rayu. Tolong bilang sama Habib Omar, pukullah anak saya, masukkan jail lah anak saya, asal jangan kasih dia balik. Asal dia terus belajar di sana. Tolonglah. Pasal mak dia dah cakap, maka pihak sekolah pun tak hantar dia balik. Tak hantar dia balik kerana dia ada buat salah, dia dimasukkan dalam penjara. Penjara Darul Mustafa ada penjara. Habib Omar ada penjara atau ada jail. Sini ada jail tak? Kalau budak nakal ada jail. Kena buat jail pun satu bagus. Ada jail. Maka pasal dia nak balik, tak dapat balik sebab mak dia tak kasih. Mak dia bilang tolong suarakan dengan Habib Omar. Ketika maknya suarakan tu, Habib Omar baru keluar dakwah. 2 bulan baru balik. Yang patut dia dah mencuri, dia nak balik segera. Ini yang kita nak bilang ya. Kita nak buat cerita apa tahu ni. Maka dalam jail, dia tulis gambar salib. Dia tulis nama Jesus apa semua. Dia bilang dia nak masuk agama Kristian. Jadi orang tengok dia mencuri, dia tak nak balik, dia mencuri biar orang tahu dia balik. Dia tak mencuri pun orang tak hantar dia balik, dia nak jadi murtad. Jadi kena hantar balik tak? Dia akan begitu. Pun tidak juga. Allah punya kuasa. Apabila dia mula tulis salib-salib begitu semua, yang paling bimbang sekali khabar ni sampai, yang paling bimbang orang-orang putih. Orang putih dia masuk Islam. Dulu dia Nasrani, dia lagi pegang Nasrani, gereja apa semua kan. Dia dah masuk Islam, dia punya gembira, dia tengok budak-budak ini, murid-murid dah kayak gini, nak masuk Nasrani. Yang paling bimbang orang putih. Pergi jumpa dia, nasihatkan dia, dakwahkan dia apa semua begitu gini. Kerana apa? Ini yang kita nak bilang. Kalau dulu dia pernah rasa kufur, maka dia dapat Islam, dia begitu suka dan dihargai. Dan dia kalau tengok imbas masa orang-orang lain pula yang masih dalam kufur, bilang alangkah ruginya, alangkah jeleknya, alangkah bodohnya. Itu contoh yang kita nak bawakan dekat Dar tadi. Budak Melayu kita, budak Selangor, nak jadi murtad. Di Darul Mustafa bawah seorang Habib Umar. Tengok ujian, ujian daripada Allah Ta'ala, tengok syaitan punya mengganggu, dia belajar tarim. Bukan buat kesalahan apa tahu, bukan kecil-kecil punya kesalahan, nak jadi kapi. Sampai begitu. Habib Omar balik, bicarakan dengan dia, panggil dengan dia, terus dia tengok muka Habib Omar, menangis-nangis, tobat, syahadat balik ya. Alhamdulillah dapat selamatkan. Cuma ketika dia masa dalam masalah tu, yang paling risau sekali orang putih. Sekejap datang tanya, Abu Zaki, aku minta izin nak jumpa dia boleh? Sebab macam mana apa pun kena tanya kita orang tuanya. Aku minta izin dia boleh, aku nak cakap dengan dia boleh? Boleh. Orang putih pergi jumpa dia, nasihatkan dia. Sebab apa tahu? Orang putih dah tahu berapa jeleknya kekufuran. Betapa jeleknya menyembah selain pada Allah Ta'ala. Betapa tak tenangnya jiwa tidak mempertuhankan Allah. Betapa resah dan gersang jiwanya kalau tidak kenal Allah Ta'ala. Maka dia dapat cahaya keimanan itu, dia rasa punya enaknya. Kok ada pula orang dapat Islam nak keluar masuk Nasrani. Itu yang dia tak boleh
tak boleh terima keadaan itu. Dia boleh-boleh nak selamatkan pasal dia pernah kufur. Pasal dia pernah kufur, maka dia punya taubat dia tu betul-betul dan sungguh-sungguh, ya. Baik. Jadi cenderung kepada syahwat yang jahat adalah amat menganehkan. Itu bukan fitrah kita. Itu bukan natural kita. Natural kita ialah iman, natural kita. Sebab itu orang putih dia tengok orang nak masuk Nasrani, dia tahu itu bukan natural. Iman itu yang natural. Sujud itu yang natural. Syahadat itu yang natural. Syahadat itulah yang fitrah, itu yang semula jadi. Yang selain pada itu tidak betul. Bahkan amat bertentangan dengan tabiat asal menurut zatnya. Menurut zat manusia suka ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita kena tahu apa ada dalam diri manusia. Allah Ta'ala ciptakan dia, kita kena tahu apa dalam diri dia, apa ada dalam diri dia. Macam kita tahu aircon, kita tahu apa dalam dia, maka kita boleh kontrol dia. Aircon yang besar ni kita tahu bahawasanya dia dah diprogramkan, kalau aku tekan nombor 1, dia akan jadi sejuk. Aku tekan nombor 2, kurang sejuk. Ada remote control. Kita kena tahu apa dalam dia dan dia mesti patuh punya. Tak boleh tidak, pasal dari kilang dia dah dipasangkan benda itu. Aku tekan nombor 1, dia lebih laju. Tekan nombor 2, kurang laju. Umpamanya, ya. Umpamanya. Tekan ini, jadi timer. Dia tak boleh tidak, dia mesti kena patuh. Aircon besar ke remote controlnya besar? Aircon besar, remote control kecil. Dan tekankan remote pakai apa? Pakai ujung jari aja. Dia mau tak mau, dia besar macam mana pun dia kena patuh. Begitu kita dengan manusia, kita kena tahu apa dalam diri dia. Dalam diri dia ialah apa? Fitrah. Ada fitrah kebaikan. Pasal dia tidak ada sekarang. Cuba kita tunjukkan fitrah dengan dia. Dia punya appreciate, dia punya terima kasih. Dan kita tahu dalam diri dia tu ada apa tahu? Ruang yang dah tersedia untuk sembah kepada Allah. Dan takut dengan Allah. Tak boleh tidak. Secara ngaluri, secara semula jadi dia akan takut. Maka kalau dengan orang jahat tersebut, Allahu Akbar, dia takut. Tak boleh tidak, dia mesti takut. Sebab dia hamba Allah. Dan Allah tu besar. Dan dia tu kerdil. Tidak boleh tidak. Dia mesti kena takut punya. Tak boleh tidak. Dan tak boleh tidak. Dia kalau tengok kita ibadat, dia mesti benci. Pasal apa? Fitrah manusia memang ibadat. Dan dia dah bertentangan dengan itu. Jadi kalau kita buat ibadat, jangan sangka mereka akan suka. Mereka akan benci. Dan kita tahu itu semua tu benda-benda yang triggerkan dia. Kalau kita sebut Allah, mau tak mau dia kena tunduk. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Macam harimau lah, mau tak mau tunjuk kayu tas saja dia mau takut tak? Dia mesti kena takut. Begitu, ya. Tak boleh tidak. Dia tak boleh tidak. Dia mesti kena patuh. Jadi kita kena tahu apa dalam ngaluri manusia, apa dalam sistem dia, kita boleh pakai itu remote. Dengan orang-orang jahat, kau baca sekian aja, mau tak mau, sistem dia mesti kena follow yang dah disetkan. Dia jadi macam aircon. Maka apa yang kita buat tu jadi macam remote control. We can control them actually. We can control them. Paling-paling tidak, dengan kau banyak ingat Allah, mereka tak boleh kontrol kau. Dengan kau, mereka tak boleh kontrol kau saja menunjukkan kau dah boleh kontrol dia lah. Kau boleh batalkan kontrol mereka. Dengan ingat Allah. Sebab dalam jiwa dia ada perasaan takut kepada Allah walaupun dia ingkar, ya. Jadi buat maksiat, buat lalai itu sebetulnya itulah benda yang menyalahi tabiat. Menyalahi tabiat, ya, bukan sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan makanan hati itu adalah kenikmatan, makrifat serta kecintaan kepada Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang itu sudah beralih ke arah yang lain dan kemudian menyukai sesuatu yang bertentangan dengan tabiat asalnya, maka perkara yang demikian itu tentulah terjadi kerana dalam jiwanya ada suatu penyakit. Kok boleh tak suka sembahyang, kok boleh tak suka ibadat, kok boleh tak suka kuliah, bermakna ada something wrong. Dah dimasukkan dengan virus. Sejak bila? Dari kecil. Fitrahnya dah dicemarkan dengan virus keduniaan, virus hiburan, virus khurafat, semua tu, ya. Jadi apa, dia dah rosak fitrahnya. Dah rosak fitrahnya, ya. Kerana apa? Tak nak ikut
aslinya, tak nak ikut tulennya, tak nak ikut semula jadi ciptaan kemanusiaannya. Baik ya. Jadi jelaslah bahawa penyakit yang bersarang dalam jiwanya itu tentulah penyakit batin. Perhatikan bagaimana halnya jika ada suatu penyakit yang bersarang di perut dan penyakit itu akan menyebabkan pesakit itu enggan makan dan minum, bahkan terus tidak menyukainya, sedangkan makan dan minum adalah keperluan hidup. Dia contohkan Imam Ghazali. Macam mana orang kalau ada penyakit perut dia tak boleh makan minum? Mati tak? Dia mati. Tak nak makan. Makan tak qalu, tak qalu. Kalau makan tak qalu bermakna tak lama qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, maknanya sudah makan, boleh makan, tak qalu. Orang jawab tak qalu tu maknanya tak selera, tak lalu makan. Tak qalu. Kalau tak qalu tak makna tak lama ya dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya sudah nak mati. Begitulah. Orang kok tak suka ibadat, sedangkan ibadat tu keperluan dia. Lebih diperlukan ibadat lebih daripada makanan dan minuman. Kok zuhur tak minat, asar tak lalu, maghrib tak selera, isyak tak doyan, subuh no appetite, macam-macam bahasa disebutkan. Semua begitu. Itu tak lama matilah tu. Tak lama mati. Mati apa? Mati kalbunya, mati imannya. Dan menjadikan manusia zahirnya ke batinnya? Batinnya. Batin mati lebih mati daripada zahir mati. Begitu ya. Orang-orang yang sudah tidak suka ibadat, tak suka ibadat, itu menyalahi fitrahnya. Cuba tak suka makan, boleh tak? Kan tak boleh. Begitu ya. Cuba tak suka sembahyang pun tak boleh. Syukur alhamdulillah kalau kita dah jadi orang yang sembahyang. Syukur alhamdulillah dah jadi orang yang tak main judi. Syukur alhamdulillah tak jadi orang yang lara, duduk dengan kawan-kawan simbang-simbang semua tu. Syukur tu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak agak kalau Allah Taala nak kekalkan keadaan kita sampai mati gitu? Boleh. Alhamdulillah Tuhan dah tarik balik ya. Mudah-mudahan kita insafi segala dosa-dosa kita yang silam dan kita perbaiki masa-masa kita yang akan datang, standby untuk menghadap Allah Taala ya. Demikian juga dengan semua penyakit yang menyerang jiwa dan hati. Itulah penyebab seorang itu menyeleweng dan akhirnya cenderung untuk mencintai sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Betul? Mula-mula cinta kepada benda yang dunia. Kemudian bawa kepada perkara yang haram. Semua tu bawa kepada tak cenderung kepada Allah. Tak cenderung sampai tak cenderung nak beriman kepada Allah. Lebih minat dengan dunia. Sebab itu Dajjal datang bawa dunia. Dajjal datang ya. Bukan terus bawa berhala tau. Dia datang bawa wasilahnya berhala. Dia kata cinta dunia. Cinta dunia punya pasal orang tak kisah halal haram. Cinta dunia punya pasal orang tak ingat ini iman tak iman. Pasal cinta dunia, nak selamat dunia, nak mewah dunia, nak sihat dunia, maka terusnya dia ikut saja apa yang diarahkan oleh Dajjal ya. Dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada penyakit tersebut selama dia masih cenderung kepada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Mau tak mau kena stopkan benda yang tak disukai oleh Allah, barulah boleh dapat suka Allah. Benda tak diredai oleh Allah Ta'ala itu apa? Mabuk dunia, cinta dunia, takut mati. Itu benda yang tak diredai oleh Allah Ta'ala. Kau cabut itu, baru dah kau cinta pada Allah, kau appreciate dan dapat makrifat pada Allah Ta'ala. Menurut kadar penyelewengannya itu dapat diukur besar kecilnya penyakit yang bersarang dalam jiwanya. Hal ini tentu saja dikecualikan jikalau umpamanya seorang yang mencintai sesuatu selain Allah, tetapi bertujuan untuk dijadikan penolong baginya menuju kepada maksud mencintainya, maka menggerakkan agamanya dengan benar dan menuju keredaannya. Jikalau demikian halnya, maka jelaslah bahawa bukan kerana ada penyakit dalam jiwanya yang menyebabkan ia berkeadaan sedemikian. Ini beza pula. Orang yang cinta dunia, kau nampak dia macam cinta dunia, tapi dia bukan. Nampak dia ada banyak dunia, tapi dunia itu menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala. Jangan kau nak samakan. Kau yang bilang cinta dunia itu benda yang cenderung kepada dunia, menjauhkan kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan orang yang ada dunia tapi tak cenderung dunia. Bahkan ada dunia tapi cenderungnya akhirat. Itu lagi susah. Tak ada dunia nak cenderung akhirat pun dah susah. Ada dunia nak cenderung akhirat susah. Jadi Imam Ghazali sebutkan tentang orang cenderung dunia, orang lalai
kemudian lupa ibadat pada Allah Ta'ala, jadi derhaka, keluar pada tabiat fitrahnya, ya, cenderung pada dunia. Tapi di situ ada satu kategori orang yang memperoleh dunia, tetapi kau jangan samakan dengan dia dengan orang yang cinta dunia. Dia setakat dapat dunia dan dia menggunakan dunia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, ampunkan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.